Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim wa ba'du wa abdil muslimin muslimat dan jemaah rahimahullah. Alhamdulillah kita mulai pada malam ini. Biasa kita teruskan dengan bincangan cabang-cabang iman yang dihimpunkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, membicarakan tentang apakah ciri-ciri dan apakah sifat-sifat yang perlu muncul ataupun yang perlu zahir kepada batang tubuh dan perilaku seorang yang beriman pada Allah, yang mana perilaku yang dikatakan cabang-cabang iman itu, ranting-ranting iman ini adalah hasil daripada iman pada Allah yang berada di dalam hatinya. Dan kita masih lagi berbincang ranting ataupun cabang yang ke-34 dalam kitab yang dihimpunkan oleh Gordana ini, itulah antara ciri-ciri dan sifat-sifat orang-orang yang beriman pada Allah ini ialah memelihara akan lidahnya itu daripada perkara-perkara yang tidak diperlukan. Yang dimaksudkan dengan yang tidak diperlukan ini sama ada yang berbentuk sekadar ianya tidak membawa pahala tetapi tidak membawa sebarang tanggungan dosa, ataupun juga yang membawa tanggungan dosa lebih-lebih lagi. Jadi orang yang beriman, ciri ataupun tanda dia beriman itu, dia sangat-sangat menjaga lidahnya. Dan kita telah mengambil beberapa senarai perkara-perkara yang berkaitan dengan menjaga lidah ini, dan kita petik daripada karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang dikatakan seorang mukmin itu menjaga dan memelihara lidahnya. Dan kita mulakan dengan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, bagaimana mulakan dengan sebut sikit yang paling rendah pada yang naik lebih tinggi. Katanya yang pertama, kita menjaga lidah kita daripada perkara-perkara yang tidak penting dan tidak memberi manfaat. Yang dimaksudkan dengan tidak penting dan tidak memberi manfaat ini ialah ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan sebarang pahala dan juga tidak mendatangkan sebarang ganjaran di akhirat. Ianya jadi kosong, tidak dosa tapi dia kosong. Dan termasuk dalam perkara ini ialah ucapan-ucapan, percakapan pada perkara yang tiada keperluan, perkara yang tiada keperluan padanya. Kita beri contoh sebelum ini. Kalau yang keluar daripada lidah kita itu zikir, itu pahala. Kalau yang keluar daripada lidah kita itu nasihat, itu pahala. Yang keluar daripada lidah kita itu ilmu yang kita sampaikan kepada orang yang tak belajar, itu pahala. Tetapi kalau kita sekadar berbincang tentang perkara biasa, kita bincang tentang jenis pakaian. Hari ini kita cerita pakaian jenis kemeja saya minat. Esok kita cerita pula pakaian songkin kita minat. Ini tidak berdosa, tapi kita dikira sebagai pencakap perkara yang biasa. Cakap perkara yang biasa ini tidak salah, tidak berdosa, tetapi sangat-sangat dianjurkan untuk kita mengurangkan bercakap dan berbicara tentang perkara itu.
Kalau bolehnya biarlah yang kita cakapkan dan kita ungkapkan itu yang ada manfaat yang nyata di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama yang disebut oleh Imam tadi, antara tanda kita menjaga lidah. Kemudian Imam tadi sebut, begitu juga seorang mukmin itu dia memelihara dan menjaga lidahnya itu daripada dia turut serta masuk campur bercakap sesuatu yang batil. Betul? Sebagai seorang mukmin, kita ada perkara yang kita tidak tahu. Contohnya, kita bukan seorang yang mengambil kekhususan dalam persoalan hukum hakam syar'i. Kita bukan orang alim hukum hakam, kita bukan mufti. Jadi orang bertanya kepada kita tentang hukum, maka kita akan tahan lidah kita daripada bercakap. Sebab itu bukan dalam pengetahuan kita contohnya. Kalau kita masih nak bercakap ataupun masih kita nak berbicara dalam bidang itu, sedangkan kita bukan ahlinya, maka kita sudah dikira masuk bicara, pastilah yang keluar daripada lidah kita itu perkara yang batil. Kita pandai-pandai bercakap tentang huraian ayat Quran tanpa merujuk kepada rujukan-rujukan yang berkeliling. Kita pandai-pandai mensyarahkan hadis tanpa kita rujuk kepada rujukan yang mutabak. Kita bercakap soal hukum hakam sedangkan kita tidak ada pengetahuan, maka itu bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman, kita akan kembalikan rujukan itu kepada orang-orang yang berkelayakan. Itu juga golongan agamawan juga, sekiranya mereka bercakap di luar bidang tetapi tidak merujuk kepada ahli dalam bidang itu, tentulah ianya juga termasuk dalam kita akan terdedah percakapan kita itu kepada fakta-fakta yang salah. Ini tak kira sebut apabila bercakap tentang maklumat dan fakta ini, kita perlu merujuk kepada ahlinya, sama ada yang persoalan agama ataupun persoalan duniawi. Jadi seorang mukmin ianya tidak akan bercakap tentang perkara yang mendedahkan dirinya pada berbicara sesuatu yang batil. Dan begitu juga Imam Ghazali sebut yang termasuk juga dalam berbicara tentang sesuatu yang batil, kita bercakap tentang perkara yang diharamkan oleh Allah. Sebagai contoh, seperti seseorang bercakap tentang orang perempuan yang bukan mahramnya, bercerita tentang kecantikan wanita yang bukan isterinya yang halal, itu juga termasuk dalam berbicara yang batil. Begitu juga bercakap dan berbicara tentang contoh Imam Ghazali bagi contoh bercakap tentang Arab, bukan bercakap tentang mudarat Arab, tapi bercerita tentang Arab dari segi Arab ini sudah Arab ini. Bercakap benda yang tidak ada kaitan dengan dirinya sebagai seorang mukmin, ianya juga dikira sebagai bercakap sesuatu yang batil, bercakap sesuatu yang termasuk dalam perkara yang batil. Jadi ini juga satu keperluan dan juga satu kemestian kita sebagai beriman, jaga diri kita pada perkara ini. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali bawa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'dhamun nasi khataya yaumal qiyamah." Orang yang antara yang paling besar dosanya pada hari kiamat kelak, aktsaruhum, orang yang paling banyak sekali, khawdan fil batil, orang yang paling banyak sekali turut serta berbincang tentang perkara yang batil, ataupun termasuk sekali dalam berbicara sesuatu yang batil. Jadi ini sangat-sangat ditegak dalam agama kita. Sebab itulah sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah yang diriwayatkan antaranya oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya baginda tersebut, inna rajula,
Boleh jadi sesungguhnya seseorang itu la yatakallamu bil kalimati, dia bercakap satu ucapan, dia mengungkapkan satu ungkapan min ridwanillahi, daripada perkara yang Allah ridhoi. Boleh jadi sesungguhnya seseorang itu dia bercakap, dia mengucapkan sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah. Ma yakunu an tablugha ma balaghat yaktubullahu biha ridwanahu ila yaumil qiyamah. Boleh jadi dia tak sangka, ataupun kita katakan tidak termasuk dalam sangkaannya dengan ucapan itu sampai kepada apa yang sampai dicatat oleh Allah Ta'ala akan ridhonya ke atas orang itu sehingga hari kiamat. Jadi kita bercakap itu kita bagi nasihat pendek saja, tapi nasihat pendek itu bagi kesan kepada orang yang kita beri nasihat, walaupun ucapan kita itu pendek. Itu ini yang dikatakan ada power of word. Kadang-kadang satu ucapan saja boleh merosakkan seseorang, ataupun boleh naik semangat dan juga boleh ubah diri seseorang. Dikata kesan ucapan. Boleh jadi dia bercakap sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, lalu dicatatkan baginya keridhaan Allah sehinggalah hari kiamat dengan sebab ucapan yang diridhoi oleh Allah tadi. Begitu juga sebaliknya Allah sebut wa inna rajulan, sesungguhnya boleh jadi seseorang la yatakallamu bil kalimati, dia bercakap dengan satu kalimah, bil kalimah, satu perkataan saja, satu perkataan saja. Dia bercakap dengan satu perkataan min sakhatillah, yang termasuk dalam kemurkaan Allah. Ma yakunu an tablugha ma balagha, dia mungkin dia terasa macam tidak ada apa-apa, dia pun tak sangka apa-apa. Yaktubullahu alaihi biha, Allah catatkan baginya, disangka pada itu kecil barangkali, tetapi dengan ucapan itu Allah catat baginya sakhatahu, Allah catat baginya kemurkaan Allah ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Jadi banyak perkara yang mungkin kita semua ni pakar perlu istighfar, sebab kadang-kadang kita tak tahu, ataupun kadang-kadang kita tak perasan. Boleh jadi yang terkeluar itu mendatangkan kemurkaan. Dan kita bimbang Allah catatkan kemurkaannya itu sehinggalah ke hari kiamat. Dan bila sebut ucapan-ucapan yang kita tak sangka ni, bukan setakat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita terdedah pada kemurkaan dan juga kesan. Kadang-kadang dengan pasangan, kadang-kadang dengan kawan-kawan, hatta kadang-kadang dengan anak-anak. Kita sangka kita ucap itu kita ingat biasa, tapi benda tu dia ingat sampai ke mati. Kita ingat ucapan itu biasa, tapi dia bawa sampai ke ujung hayatnya. Ini dia tak lupa, dia ucapan aku benar. Jadi yang benda-benda ini tuan, kita kena fikir. Sebab itu ciri-ciri kita orang beriman ni, kita sangat-sangat memelihara kata-kata, sangat-sangat jaga kata-kata kita daripada mengungkapkan sesuatu yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah SWT, dan juga boleh bagi mudarat pada orang, dan boleh bagi kesan yang sangat tidak baik, khususnya kepada orang yang di bawah jagaan kita. Sebab itu Rasulullah suruh kita ni bercakap yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, sebutlah, ucaplah pada orang dengan percakapan yang elok, percakapan yang baik. Yang kita ucapkan ucapan yang beri semangat. Saya ingat tuan, semasa belajar dulu ada satu muhadarah, satu kelas yang saya hadir oleh seorang muhaddis yang alim di Al-Azhar. Disebut satu kisah tentang bagaimana, saya ingat saya kisah ini berkaitan dengan seorang tokoh hadis, Al-Imam Al-Dhahabi nama tokoh hadis. Bagaimana dia boleh menjadi semangat untuk mencuburi bidang hadis dan bergelumang dalam bidang hadis sehingga jadi tokoh rujukan dalam bidang hadis. Bermula dengan satu ucapan pendek oleh gurunya ketika dia masih muda ni. Guru dia kata, aku lihat kamu ini insya-Allah ada peluang untuk jadi tokoh hadis. Lebih kurang itulah kisahnya. Yang perkataan yang baik daripada guru ni masuk dalam jiwa anak murid tadi, sehingga dia bersungguh-sungguh
mempelajari ilmu, mempelajari bidang hadis sehingga menjadi tokoh hadis besar dalam sejarah Islam. Itu contoh-contoh bagaimana satu ucapan yang baik akan memberi kesan dan juga boleh jadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Seterusnya kita jaga lidah kita daripada bercakap duduk sama berbincang atau mengungkapkan perkara-perkara yang batil dengan lidah kita. Baik. Kemudian yang keempat, Tuan Syekh sebut, Imam tadi sebut, kita memelihara lidah kita daripada al-mira' wal-jidah. Al-mira' wal-jidah. Tuan, perkataan al-mira' dan al-jidah ini terjemah mudahnya hari ini debat yang sia-sia. Sebab debat yang dibenarkan itu mencari kebenaran, tetapi berbeda dipanggil berbeda. Kalau ni balas begini kita balas begini, kalau ni balas begini kita balas begini. Tapi tidak ada tujuan pun untuk sampai kepada kebenaran, melainkan masing-masing hanya nak lepas apa yang dia rasa dalam hati dia, nak bagi hati saja. Ini yang kita sebut sebagai debat-debat dan juga kata berbantah-bantah yang tiada manfaat padanya. Jadi orang-orang yang beriman, kita amat-amat mengambil peran daripada turut sama terlibat dalam berdebat ataupun berbahas yang bukan kerana nak mencari kebenaran, tetapi lebih kepada nak memuaskan diri dan nak memuaskan hati. Jadi kita pilih untuk kalau orang nak ajak ajak berbantah-bantah ni, kalau kita boleh pilih untuk diam, maka itu lebih baik. Itu juga Imam tadi sebut, antaranya lagi sebagai orang yang beriman, kita akan memelihara dan menjaga lidah kita daripada al-fuhsyu was-sam wa bada'atul lisan. Al-fuhsyu, ucapan-ucapan kotor yang keluar daripada lidah kita, yang khusus merujuk kepada perkara yang melibatkan kemaluan dan sebagainya, bentuk ucapan. Ucapan ucap ni demi al-fuhsy. Wasabu, sabu maksudnya maki. Makian carutan. Kalau yang benda-benda yang ucap ni dipanggil mencarut. Kalau yang kita makian, kita kata bodoh, itu dipanggil sabu. Wa bada'atul lisan, ni lidah yang kotor, ni lidah yang jelek. Maksudnya bahasa yang keluar daripada dia kesat. Jadi orang beriman, Rasulullah sebut, fa inna Allah, antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, itu juga oleh Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini hadis yang sahih. Iyyakum wal fuhsy, jaga-jagalah kamu, peliharalah diri kamu, jaga-jagalah kamu semua daripada ucapan-ucapan kesat ini, ucapan yang ucap dan juga ucapan-ucapan mencarut ini. Fa inna Allah la yuhibbul fuhsya, Allah sangat-sangat tidak menyukai akan ucapan-ucapan jelek begini, wala tafahush, dan juga orang-orang yang baru nak cuba-cuba. Dia bukan kebiasaan dia, bukan tabiat dia bercakap kataan-kataan lucah, kataan-kataan makian, kataan-kataan kotor ini, tapi disebab dia duduk kawan dan dia nak cuba-cuba, itu juga tidak disukai dan tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ucapan mencela dan memaki haram juga ditegak oleh agama kita, walaupun makian itu dihalalkan kepada perkara yang jelas-jelas batil. Antara yang ditegak oleh agama kita memaki haram sembahan orang lain, walaupun jelas dari segi hakikatnya itu adalah sembahan yang batil, tetapi tidak boleh dimaki dan dicaci. Tuan, kita menerangkan kebatilan lain, tapi kita pergi kutuk dan kita pergi maki. Makian, tuan, kita boleh beza. Kita terang kebatilan, kita berhujah, itu contoh lain. Sebab apa? Sebab bila dimaki
sembahan mereka, mereka akan bertindak balas dengan memaki haram pula Allah dan Rasulullah. Jadi agama kita menegakkan perkara ini. Kita tengoklah macam mana agama kita menganjurkan ini yang kita sebut sebagai memelihara akan kestabilan. Jangan kita jadi punca kepada pelaku betapa tak stabil dari segi saling berbantah-bantah dan juga memburuk-burukkan. Dan ianya termasuk dalam perkara kita menjaga daripada mudarat yang lebih besar. Apa yang lebih besar tuan? Orang-orang yang jahil dan tidak faham ini akan memaki haram dan mencela Allah dan Rasulullah. Ini kita akan jaga dengan cara kita tidak termasuk dalam ataupun tidak bertindak dengan tindakan yang boleh menjadi punca kepada celaan dan juga maki haram cacian terhadap Allah dan Rasulullah. Jadi kesemua yang berbentuk ucapan-ucapan yang jelek, yang kotor, yang lucah ini bukanlah sifat orang beriman. Antaranya Allah Taala Rasulullah SAW sebut, "Laisa mu'minu bit-ta'ani walal la'ani." Bukan seorang mukmin yang sempurna itu. Seorang mukmin yang sempurna ni dia tidak sentiasa ta'an, sentiasa tikam, sentiasa burukkan orang lain. Bukan begitu sifat orang beriman. Walal la'an, bukan juga orang yang melaknat. Kita orang beriman sangat-sangat jaga lidah kita daripada kita melaknat orang lain. Yakni kita kata laknat Allah ke atas kamu. Kamu ni akan tidak mendapat rahmat Allah. Kamu ni laknat Allah ke atas kamu. Itu bukan ucapan, bukan ciri-ciri orang beriman. Walal fahish, tidak juga orang yang berucap ucapan lucah. Walal badi, dan tidak juga orang yang mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jelek. Orang beriman ini sebagaimana perbuatan yang menyenangkan hati orang, ucapan-ucapannya juga adalah ucapan-ucapan yang menyenangkan hati orang lain. Ini ciri-ciri umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara definisi ataupun nak sebut tentang apa maksud fuhsyu ini, memang disebut at-ta'bir 'anil umur al-mustaqbahah bil ibaratis sahihah. Kita sebut perkara-perkara yang tak elok ni, disebut tadi tentang kemaluan, tentang hubungan suami, hubungan lelaki dan perempuan, benda-benda yang di dalam bilik tidur itu dia sebut dengan lafaz yang direct, disebut dengan lafaz yang sharih. Itu bukan, sekiranya tidak ada keperluan kita akan elak daripada sebut dengan sebut yang jelas. Ini bukan mulut orang beriman. Tetapi kalau ada keperluan seperti dalam proses pengajaran, proses nak terang hukum hakam, itu tak lain. Jadi itu yang dimaksudkan dengan yang dikatakan al-fuhsh. Kita gunakan kata-kata lucah. Jadi perkara yang berkaitan dengan hubungan kelamin jangan disebut, dicerita, dan juga kemaluan dan sebagainya. Ini orang-orang yang soleh ini, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan sebolehnya kalau perlu ucapkan pun akan menggunakan bahasa kiasan, akan menggunakan ayat yang berlapis sekiranya merujuk kepada perkara yang kita sebut itu tadi. Jadi itulah ciri-ciri orang beriman. Dan kebiasaannya memang tadi sebut, kenapa seseorang itu dia suka ucapkan ucapan ini, dia suka mencabut, dia suka mengucap ni, kebiasaannya dorongannya itu karena dia nak menyakitkan hati orang. Itu satu. Dia nak bagi sakit hati orang, dia maki, dia ucap ucapan dia. Ataupun kerana kebiasaan datang daripada mana? Dengan kebiasaannya duduk bergaul dengan orang yang mengucapkan ucapan itu juga. Sebab bila dia kerap dengan, bila dia selalu dengar, lalu dia akan turut sama, lama-lama akan terungkap dan terucap kataan-kataan yang kotor ini. Jadi ini yang antara yang perlu orang beriman berdialog lidah mereka daripada perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara yang disebut dalam hadis tegahan oleh Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal,
Antaranya disebut min akbaril kabair, antara dosa-dosa yang termasuk dalam dosa besar. Ayyasubba rajulu walidayhi, seseorang yang mencaci maki, memaki hamun kedua ibu bapanya sendiri. Itu antara dosa-dosa besar ialah seseorang yang mencaci dan memaki hamun kedua ibu bapanya. Di sahabat-sahabat itu tak boleh. Siapa yang gamak nak maki hamun mak ayah sendiri? Siapa yang tak maki hamun mak ayah sendiri? Mungkin ada lah, tapi kita kata ni kes-kes yang sangat-sangat jarang. Tetapi kalau orang yang normal dia takkan gamak tu buat begitu. Di sahabat-sahabat pun yang qalu ya Rasulullah, kaifa yasubbu rajulu walidayhi, bagaimana boleh jadi ataupun bagaimana rupanya seseorang itu yang memaki hamun kedua-dua ibu bapanya sendiri. Rasulullah menjawab terangkan, qala yasubbu abar rajuli fa yasubbul akhar abah. Dia ketika berbantah-bantah itu pun gaduh, dia memaki ibu bapa kawan dia ataupun musuh dia tadi, maka musuh itu membalas dengan memaki semula kedua ibu bapanya sendiri. Jadi kita gaduh, kita kata kita marah itu kita ucapkan ucapan cacian kepada bapa dia. Jadi bila dia dengar bapa dia dimaki, dia balas balik maki pula bapa kita. Perbuatan ini dosa antara dosa yang besar. Kita yang menjadi punca kepada orang itu memaki hamun ibu dan bapa kita. Ini semua termasuk dalam ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan buruk, dan ucapan-ucapan lucah yang perlu kita menjauhkan diri kita daripada perkara ini sebagai tanda kita orang yang beriman. Baik, tuan, ada lagi beberapa perkara lagi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, antaranya ifsya sir, perkara yang termasuk juga perlu dijaga lidah kita daripada perkara itu. Antaranya adalah memecahkan rahsia. Memecahkan rahsia ini boleh jadi ada beberapa perkara yang sahabat-sahabat kita bercerita secara bersendiri dengan kita, dan dia mengharapkan kalau itu kita tidak bercerita dan tidak dedahkan pada orang lain. Kalau tanda kalau itu diharapkan oleh orang itu kita tidak bercerita pada orang lain, bila dia bercerita itu dia ingin ada orang lain. Jadi nak benda itu dia nak secara bersedar. Itu amanah kita dengan orang yang bercerita itu. Maka tidak boleh untuk kita menyebar dan mendedahkan pada orang lain. Jadi ini juga antara yang dipesan oleh baginda Rasulullah SAW. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, "Idza haddatsa ar-rajulul haditsa thumma iltafata fa hiya amanah." Apabila seseorang berbicara dengan kamu, kemudian dia pusing kiri dan kanan, dia tengok ada orang ke tidak, maka tahulah itu amanah. Ucapan yang dia sampaikan itu adalah amanah, walaupun kita cakap secara langsung, jangan cerita ke orang, tapi kita fahamlah ini ucapan ini hanya antara kita dengan dia. Jadi al-hadis bainakum amanatun, bicara-bicara yang dibicarakan secara personal ini, kalau bicara secara persendirian ataupun sesama dengan orang yang terhad, maka sepatutnya ianya adalah amanah. Ianya amanah, tidak boleh kita dedahkan dan ceritakan kepada orang lain. Jadi memecahkan rahsia, dedahkan rahsia ini termasuk dalam perbuatan khianat, dan ianya haram sekiranya ianya jelas-jelas membawa mudarat kepada tuan punya badan ataupun pemilik khabar yang bercerita pada kita tadi. Tetapi ianya ada juga situasi-situasi yang berbentuk pengecualian, boleh kita dedahkan dan mengungkapkan sekiranya ada masalah ataupun ada kepentingan dan keperluan yang digariskan oleh agama kita.
Baik, itu juga termasuk dalam perkara yang perlu kita pelihara lidah kita. Yang ini kita dah sentuh panjang pada kelas yang sebelum itulah, soalan bercakap dan berbicara perkara yang berkaitan dengan penipuan, yang termasuk dalam penipuan, yang tipu terhadap ibu dan ayah, tipu terhadap pasangan, tipu pada anak-anak dan sebagainya. Itu kita telah sentuh sebelum ini. Dan yang ke-15 daripada sekarang yang banyak kita petik-petik tuan, antara yang besar juga ialah kita perlu pelihara lidah kita daripada mengumpat. Yang dikatakan mengumpat ini seseorang yang berbicara dan bercerita tentang seseorang yang lain ketika ketiadaan orang itu. Kita bercakap dan bercerita dengan perkara yang tidak disukai oleh orang yang tidak bercerita tadi. Contohnya kita duduk dengan si B, kita A dan B bercerita tentang C. C tak ada, C duduk di tempat lain, tapi kita bercakap dan bercerita itu, sekiranya pihak C itu ada sekali, dia tak akan suka apa yang kita cakap tentang dia itu. Itu dah termasuk dalam tempat. Jadi saya cakap benda yang betul, saya cerita benda yang betul. Yang betul itulah empat. Sebab apa? Dia cerita benda yang betul, tetapi tidak disukai oleh tuan badan, sekiranya dia turut sama dengan kita. Itu empat. Kalau kita cakap benda yang tak betul, itu sudah dikira membuat tuduhan ataupun menuduh sesuatu yang batil. Kalau kita cerita benda yang tak betul, itu dah termasuk dalam bab menipu ataupun dalam bab membuat tuduhan. Jadi banyak hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran yang mencegah kita dan menegah kita daripada berbicara tentang orang lain, yang termasuk di bawah bab 4 ini. Antaranya hadis Rasulullah SAW sebut, kullul muslimi 'alal muslim, setiap orang Islam itu ke atas orang Islam yang lain. Ada perkara yang haram dilakukan terhadap sesama mereka. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, dan yang pertama nyawanya. Haram ke atas kita untuk membunuh seorang muslim yang lain. Termasuklah atau orang Islam pun tak boleh kita nak bunuh, tak boleh kita nak cederakan secara tanpa melalui jalannya yang berkaitan ataupun yang mengikut jalan undang-undang. Dan darah dan nyawanya, wa malu, dan hartanya tidak boleh kita ambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Wa irquhu, dan juga maruahnya. Kalau nyawa kita guna tangan, kita guna senjata dan sebagainya. Tapi kalau harta boleh jadi juga kita guna kaedah-kaedah yang boleh jadi guna senjata, pokok guna senjata, pencuri dia pergi ambil senyap-senyap. Kalau kata orang yang ada kuasa, dia rampas dengan cara yang tidak mematuhi undang-undang. Itu berkaitan dengan harta. Tetapi kalau maruah ini, maruah orang mukmin, biasanya dia akan tercalar dengan tidak orang mukmin yang lain. Kita bercakap tentang seorang, kita burukkan, kita jatuhkan reputasi seorang, dan zaman sekarang ini bukan setakat dengan lidah, bahkan dengan tulisan. Ianya termasuk dalam yang dikatakan termasuk dalam bab umpan, dan juga termasuk dalam mencalarkan maruah seseorang muslim dan mukmin yang lain. Lebih-lebih lagi kalau tuduhan ataupun ucapan itu berkaitan dengan maruah dirinya yang melibatkan nilai dirinya, seperti kita menuduh dia sebagai seorang pendosa, menuduh dia sebagai seorang penzina, orang yang tidak menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Lebih-lebih lagi sekiranya ucapan itu mengatakan dia itu telah kafir, ucapan mengkafirkan orang juga termasuk dalam perkara yang sangat-sangat berat dalam agama kita. Jadi mengumpat itulah yang akan terlibat secara langsung, yang mencalarkan ataupun yang memburukkan maruah seorang mukmin yang lain. Jadi bercerita buruk tentang orang ini termasuk dalam umpat, dan ianya termasuk dalam perkara yang orang mukmin sangat-sangat memelihara dan menjaga dirinya daripada perkara tersebut. Antaranya disebut sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah.
man amana bilisanihi wa lam yu'min biqalbihi la tartabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a awratahu yafdahuhu walau fi jawfi baiti. Sebuah hadis ini bagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Iraqi rahimahullah. Tadi ini diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi daripada hadis Sayyidina Nafi' an Abdullah bin Umar. Masuk hadis ini tuan, wahai orang-orang yang mendakwa yang mengaku beriman dengan lidahnya tetapi belum sempurna iman dengan hatinya. Ini Rasulullah pesan kepada kita semua lah. La taqtabul muslimin, jangan kamu umpat saudara-saudara kamu kaum muslim yang lain. Jangan kamu bercerita buruk, jangan kamu merosakkan dan mencalakan orang seorang mukmin yang lain dengan umpatan kamu. Fa inna, karena sesungguhnya dan sambungan wala tattabi'u awratihim, jangan kamu selidik, jangan kamu selok-selok, jangan kamu selidik, jangan kamu pergi cari keburukan orang lain. Jangan kamu pergi cari, tetapi selidik, cari, diselok sana sini nak dapat tahu keburukan dan juga kekurangan orang lain. Ada semua orang dia memang dia suka macam tu kan. Kerja dia suka nak cari uang dan nak cari nak dedahkan. Rasul kata apa? Fa inna, karena sesungguhnya man tatabba'a awrata akhihi, bahawa siapa yang menyelidik, yang pergi cari-cari keburukan saudaranya itu, saudara Islam beriman, tatabba'a Allahu awratahu, nescaya Allah Ta'ala yang akan balas. Allah sendiri akan cari, maksudnya Allah akan dedahkan. Maksud cari itu Allah sudah mengetahui, Allah akan cari pula ini balasan pada dia, Allah akan dedahkan. Wa man tatabba'a awratahu, bahawa siapa yang tak ada selidiki dan Allah Ta'ala mencari keburukannya, yafdahu, Allah akan dedahkan. Allah akan dedahkan keburukannya di hadapan Muhammad, walau fi jawfi baiti, walaupun keburukan itu di tengah-tengah dalam rumah. Maksudnya keburukan dia yang orang lain tak tengok pun, Allah akan bagi terdedah juga. Sekiranya sebagai balasan kepada perbuatannya yang suka mencari-cari, suka menengok-nengok, suka menyelidik aib dan keburukan orang mukmin yang lain. Jadi ini tempat beberapa pesanan dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan penjagaan lidah dan penjagaan lisan kita ini. Dan sebagai berikut beberapa lagi pasal kita ni ada lebih ruang lagi. Imam Ghazali sebut sikit tentang bagaimana cara nak rawat, bagaimana cara kita nak latih diri kita ni untuk mengelak daripada mengumpat orang lain. Antaranya Imam Ghazali sebut, ketahui oleh anna masail al-akhlaq kullaha innama tu'alaju bima'judil 'ilmi wal 'amal. Imam Ghazali kata keburukan pandai ni sebab mengumpat ni masuk dalam orang yang ini sikap dan perilaku buruk seseorang, dan bila dah jadi kebiasaan dia dah jadi seperti orang seorang ni. Imam Ghazali kata kebiasaannya dirawat mesti dengan ilmu dan dengan amal. Jadi secara umum, rawatan secara umum untuk melatih ataupun mendidik lidah kita itu, menahan lidah kita daripada mengumpat, ialah hendaklah kita tahu ilmu yang ilmu. Hendaklah an ya'lama annahu yata'arrada li sakhatillahi ta'ala idza ikhtaba lirtikabihi ma nahadallah. Setiap kali nak mengumpat itu memang kita ingat secara umum. Bila nak mengumpat saja ingat kita sedang mendedahkan diri kita kepada kemurkaan Allah, sebab kita sedang buat perkara yang dilarang. Ini juga sebenarnya rawatannya. Kalau betul-betul kita ambil, kita tarik nafas kita
Jadi Allah akan balas segera di dunia yang disebut saya cakap dengan diri kita ni, kalau buat ni aku sendiri yang rendahkan diri aku pada kemukaan Allah. Itu yang pertama yang boleh disebut. Jadi kalau saya kata mau tadi sebut apa-apa cara sekalipun, saya kata hendaklah dia ingat dan peringatkan diri dia dengan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang menyebut tentang kemurkaan Allah Ta'ala terhadap perkara yang ingin dia buat tadi. Baik, kemudian yang antaranya juga hendaklah dia peringatkan dirinya ataupun dia sendiri tengok apa yang nak cerita buruk tentang orang itu, apa yang nak bercakap tentang buruk orang itu, boleh jadi aku sendiri ada aib dan keburukan itu terhadap diri aku sendiri. Kita nak cerita orang ni, dia ni malah ataupun dia ni buat kerja tak cantik, kita juga tengok balik diri kita. Aku juga barangkali buat kerja pun malah dan juga ada main-main yang tidak cantik. Itu cara yang kita dapat jaga diri kita daripada kita terlibat dalam tempat dan keburukan orang lain. Tuhan insyaAllah dia ada kesempatan pada pertemuan akan datang kita akan sambung semula dengan perkara-perkara cabang iman dan ranting iman yang seterusnya insyaAllah. Qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum.